warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah kita dan ikut peraturannya kita akan jelaskan kaifat zikir macam nak kemudiankan ini. Kan ini payah sikit nak hurai, kita masuk bab selanjutnya. Ini lepas raya kita buat Al-Babus Sabi' sebelah aja. Al-Babus Sabi' fi adabis sahbah atau suhbah wal muasyarah ma'al khaliq subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalq. Bermula bab yang ketujuh pada menyatakan adab bersahabat dan muasyarah, yakni berkasih-kasihan serta khaliq, yakni Allah, dan serta makhluk. Maknanya bab yang ketujuh ini akan menghuraikan bagaimana perhubungan kita dengan Allah dan perhubungan kita dengan sesama makhluk. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna sahibaka, di situ sahibuka, tukar sahibaka. I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqzatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka wa mahma zakartahu fahuwa jalisuka id qala Allah ta'ala ana jalisu man zakarani. Maksudnya, ketahui olehmu bahawasanya taulanmu dan sahabatmu yang tiada bercerai akan dikau dalam hadirmu, yakni dalam negerimu, dan dalam safarmu, yang dalam pelayaranmu, dan dalam tidurmu, dan dalam jagamu, bahkan dalam hidupmu dan matimu itu, iaitu Tuhanmu dan penghulumu dan maulamu, dan yang menjadikan akan dikau dan manakala engkau sebut akan dia, maka iaitu seolah-olah duduk ia dengan dikau, dan firman-Nya, akulah seolah duduk dengan orang yang menyebut akan aku. Jadi awal-awal disebutnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana, waktu jaga, waktu tidur, waktu kita berada dalam negeri, waktu kita musafir, di mana-mana sahaja kita berada, di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala. Nak membayangkan itu yang payah tu. Maknanya Allah sentiasa berada di sisi kita. Sebagaimana hadis kursi, ana jalisu man zakarani, aku duduk sebelah orang yang ingat akan aku. Tapi yang rasa sebelah pula, ini bayangannya, ini bandingannya, ini sebagai suatu penjelasan kepada orang yang tahu ilmu tauhid. Apabila faham ilmu tauhid, barulah faham ilmu tasawuf. Tidak boleh belajar tasawuf dulu, melainkan tauhid dulu. Maksudnya, tidur ke kita, jaga ke kita, makan kita, minum kita, ke mana saja kita berada, Allah lah ada bersama-sama kita. Maknanya kita nak buat maksiat pun tak berani, nak buat jahat pun tak berani, nak buat apa pun tak berani, melainkan dilakukan perkara yang diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kita rasa dapat merasakan nikmat beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia kata sini, dalam tidur, dalam jaga hidup mati kita, Tuhanlah penghulu kita, maula kita. Maula ni Tuhan lah, Tuhan.
Maula kita, pengulu kita, dan segala-galanya lah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang mencipta dan yang menjadikan kita. Bila kita tahu bahawa Allah yang menciptakan kita, yang mengadakan kita daripada tak ada kepada ada, maka segala apa yang Allah perintah kita lakukan. Tak berani kita nak lawan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahma in kasara qalbuka huznan ala taqsirika fi haqqi dinik fahuwa sahibuka wa mulazimuka idh qala Allah ta'ala ana indal munkasirati qulubuhum min ajli bukan min ajli, bukan min ajli, min ajli. Maksudnya, dan manakala pecah hatimu kerana dendam dan duka cita atas taksirmu pada hak agamamu, maka itu taulanmu, dan lazimkan akan dikau kan firman-Nya, akulah pada orang yang pecah hati mereka itu dari kerana aku, yakni kerana duka cita itu atas taksirnya pada hak agamanya, yakni pada korang berbuat ibadat dan taat kepada Allah Ta'ala, atau duka cita sebab dapat celaka daripada berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Maksudnya kita akan rasa duka cita, akan rasa risau apabila kecuaian kita untuk membuat ibadat. Teringatlah kita sebuah kisah di zaman Nabi dulu. Ada seorang pemuda bertemu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya berjalan kaki selama 9 hari 9 malam. 5 hari 8 hari 8 malam. 5 hari tak tidur, 3 hari tak makan, berjalan untuk bertemu denganmu ya Rasulullah. 9 hari ke 8 hari itulah, untuk nak bertemu denganmu kerana nak meminta penjelasan 2 perkara. Bayangkan jalan kaki berhari-harian, 8 hari 8 malam jalan kaki, pergi balik dalam 16 hari, membawa 2 soalan saja. Orang dulu boleh buat, sekarang tak boleh. Kan tuan guru datang, dia pula lari. Dulu dia cari tuan guru, kan tuan guru cari anak murid. Nabi, tak apa soalanmu itu? Soalan saya Rasulullah ialah, siapakah yang Allah kasihi dan siapakah orang yang Allah tidak kasihi? 2 soalan jalan kaki. Nabi tak jawab soalannya. Engkau ni siapa nama? Nama saya Abul Khail ya Rasulullah. Nama Abul Khail, Khayalam. Nabi kata tak boleh nama ni. Khail maknanya kuda. Jadi Abul Khail bapa kuda. Tukar namamu Abul Khair. Abul Khair, khair kan kebajikan, mana orang yang rajin buat kebajikan. Tukar nama. Bagaimana keadaanmu sekarang? Keadaan saya sekarang, saya suka berbuat baik ya Rasulullah, dan saya suka orang lain berbuat baik, dan saya suka kalau kebaikan itu tersebar luas. Saya rindu kepada Allah kalau tak sempat berbuat baik, dan saya yakin amalan yang saya buat diterima oleh Allah. Kalau begitu engkau dikasihi oleh Allah. Cukuplah Rasulullah, biarlah kebalik. Balik dia. 2 soalan, 1 jawapan, tanpa soal. Kita lah pula. Tengok dia punya contoh. Pertama, dia suka berbuat baik. Kadang-kadang kita pun suka buat baik. Yang kedua, dia suka orang lain berbuat baik. Kita pula suka buat baik, tak suka orang lain berbuat baik pula. Dia dengki pula. Yang ketiga, dia suka kebaikan itu semua orang buat. Ada pula orang tak suka. Bila ada ceramah kan baik, dia report agama tak bagi ceramah. Satu hari report agama pun datang sekat, agama pun tak suka. Kan teruk kerja-kerjaan tu. Maknanya bila ada ceramah agama, dia sukalah. Dia pun tak suka, maka dia tahan ni pun ceramah. Macam di mana tak agama agak-agak lah.
Mengajar bab tasawuf pun tak boleh. Pasal cap lain. Itu masalah. Kita baca syair Parsi Afghanistan. Apa dia kata? Tengoklah mutiara itu. Jangan dilihat siapa yang menyelam mutiara itu. Faham ya? Faham ya? Faham tak faham? Saya pun tak faham. Tengok mutiara. Mutiara elok tak? Elok. Pedulikan yang menyelam itu. Dia ada kelulusan, dia tak penting. Yang penting mutiara. Boleh tak? Siapa menyelam mutiara ni? Tak ada kelulusan ni, saya tak nak mutiara ni. Kan bodoh dia tu. Yang penting mutiara. Dalam mesyuarat, semua pengarah ada, timbalan ada, office boy, semua siap dalam. Tiba-tiba office boy beri pandangan, cukup cantik pandangan ni. Tolak atau terima? Dia terimalah. Yang dipandang ialah mutiara kata-kata ni, bukan orangnya. Begitu juga ceramah. Jangan tengok orangnya, tengok isi dia. Kalau salah ditangkap. Ni yang salah, tak salah. Maka dilihat orang itu. Orang tu lihat ni. Itu yang silap. Bermakna ia tak sukakan kepada kebaikan. Itu masalah. Kita pula melantik orang yang tak suka kepada kebaikan. Tak cerah masa depan. Sekian dimaklumkan. Kemudian dia rindu kepada Allah. Kalau tidak sempat berbuat baik. Begitu. Maknanya malam tadi tak bangun tahajud dia. Rindu kepada Allah. Subuh-subuh tadi tak ke surau, tak ke masjid, dia main tahajud mayang. Jemaah, Allah menyesal tu. Tak sedar ini. Penat betul. Sesal rasa hati. Ada kelas pengajian tak sempat datang. Rindu rasanya. Kemana boleh sedap? Ada orang bawa tong duk derma pula tadi ni. Duit pula tak bawa. Rasa sedih tak bawa duit. Tak ada kata lalu tu sebaik tak bawa duit. Itu ni rindu kepada Allah SWT. Dia rindu kalau tak sempat berbuat. Kita tengok, kita rindu tak rindu. Subuh-subuh tadi kita tak kesuar, kita tak suar, tak sembahyang jemaah tu. Sesal rasa. Kan rugi. Maknanya kalau berjemaah tadi ni kan dapat berapa? 27 semayang di rumah. Walaupun dah kita sahab dulu kita baca dah. Sekiranya tak dapat ke masjid, semayang di rumah bersama isteri pun dapat juga. Isteri pula tak dapat, uzur pula. Kan? Tu kena kahwin dua tu. Orang lelaki kahwin suka betul dia. Perempuan menyampah aku dia. Tu dah tak dapat semayang jemaah kan rugi. Macam berani. Dengan anak-anak pun jemaah dapat 70. Tak dapat. Jadi rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita buat kebajikan pula, yakin Allah Taala terima. Begitu. Kita yakin. Walaupun dalam ilmu fiqh, dalam ilmu tasawuf mengatakan lepas kita semayang, lepas kita puasa, mesti ada bainal khauf war raja, takut dan harap. Kita bimbang semayang, lepas semayang bimbang, Tuhan terima tak agak semayang. Tapi kita doalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah semayang. Itu bainal khauf war raja, biar takut dan harap. Kadang-kadang tak faham takut dan harap macam mana. Mana kita takut mayang tadi, entah Tuhan terima, entah tidak, takut. Tapi doa-doalah mudah-mudahan Tuhan terima lah. Itu. Itu yang takut dan harap. Macam gini lah tuan-tuan, bila panggil penceramah kan, dah maghrib dah, penceramah tak datang lagi. Dia tukang panggil, dia takut tu. Takut. Mudah-mudahan datang, mudah-mudahan datang. Itu yang harap tu. Kali saya pergi ceramah di sebuah tempat, sekolah subuh, lambat sampai. Yang tukang jemput tu, risau betul dia. Semayang kat tingkap. Ini cerita betul. Saya sampai, untuk saya sampai, dia tengah semayang tu. Begini dia. Dia takut harap-harap sampai sungguh. Tu. Walau gini pun dalam Nabi dia, tafa'al bil khairi tanalhu. Beroptimislah, nanti kamu akan dapat. Maknanya apa-apa hal mesti optimis, pandang masa depan cerah. Jangan gerak.
Maknanya kalau kita berdoa pun mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Kalau kita sakit pun mudah-mudahan sihat begitu. Kalau kita beramal pun mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Kalau kita berdoa pun mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan. Malah sentiasa optimis, jangan pesimis. Harap panggil optimis tu tafa'al atau tafa'ul. Kalau pesimis tasya'um, harap panggil. Jadi maknanya kalau kita rasa yakin doa kita, amalan kita Allah Ta'ala terima, tanda-tanda Allah sayangkan kepada kita. Begitulah dalam bab ini tadi. Jadi maknanya kita rasa duka cita kalau kelalaian kita, lalai kita sunat-sunat yang Allah perintahkan, yang sunat walaupun sunat, tapi maknanya kita rasa rugi sangat. Sama juga kalau kita buat yang haram, duka cita sangat, ataupun yang makruh, telagak juga. Dah lama tak berhenti merokok, tak boleh berhenti juga. Dinaikkan 1 sen pun beli juga. Dia nak berhenti, lama nak berhenti dah, tak boleh berhenti. Tak berhenti. Tak boleh juga, tambah sebatang lagi, naik lagi rokok, beli juga. Dia duka cita juga, tapi dia merokok juga, dia duka cita juga. Jadilah duka cita dia merokok juga. Jadi maknanya ada niat nak berhenti, tapi tak boleh nak buat macam mana. Walau bagaimanapun Nabi yang haram tak boleh kata saya tak boleh buat. Yang sunat boleh. Fa'tu minhu mastata'tum, yang sunat buat sekat mana yang boleh. Tapi yang haram tak boleh. Saya haram tak boleh berhenti, tak boleh. Tadi ada orang telefon saya bertanya, dia kata suami dia ni memang rajin berjudi. Dia pun bertaklid, kalau saya berjudi juga jatuhlah talak 1. Yang salah dia, isteri lah jadi bangsa. Itu dia, satu hal juga tu. Tapi pesan itu boleh tahan. Ada pula orang kata, kalau saya buat lagi jatuhlah akidah saya. Maka jatuhlah akidah dia sekejap tu juga. Pasal akidah tidak boleh main. Itu dah pesan tu. Saya baru ni ada orang telefon daripada, bukan Melip dalam Malaysia, tempat lain, telefon. Dia kata saya telah pun bercakap dengan isteri saya, kalau saya tak bagi awak duit, jatuhlah akidah saya. Dia kononnya biar dia buat betul, biar dia takut nak buat tak betul, tapi akidah tak boleh main-main. Ingat, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara sungguh pun sungguh, tak sungguh pun sungguh. Termasuk akidah, termasuk cara cerai dan sebagainya. Jangan main-main. Jangan main-main bab talak pun jangan, akidah pun jangan. Habis. Ketahui ulum. Maka jikalau engkau ketahui akan Allah Ta'ala itu sebenar-benar makrifat, niscaya engkau jadikan akan dia taulan itu sebenarnya, dan engkau tinggalkan akan segala manusia itu pada satu pihak. Maka jikalau tiada kuasa engkau atas ini itu pada sekalian waktumu, maka lazimkan olehmu bahawa engkau jadikan pada malammu dan siangmu daripada waktu yang engkau jadikan dalam munajat dengan Tuhanmu dan Sayyidmu, dan engkau ingat akan Allah Ta'ala itu Tuhanmu, dan kau fikirkan dalam hatimu pada tiap-tiap waktu siang dan malam, seolah-olah ia hadir padamu, dan seolah-olah ialah taulanmu yang meliharakan akan dikau pada segala kelakuanmu dan segala perbuatanmu, padahal ia melihat akan segala perbuatan pada tiap-tiap waktu pada siang dan malam. Maksudnya ialah dia kata, kalau kita tak dapat nak jadikan Ta'ala itu terus, jadikan waktu-waktu yang tertentu berzikir, bermunajat, bertasbih, bertahmid, bertakbir, beribadat pada waktu-waktu yang tertentu, supaya Tuhan itu menjadi taulanmu. Kadang-kadang kita ni mengutamakan kawan sehingga meninggalkan ketaatan kita kepada Allah. Orang minum arak, dia pun minum juga.
Kau tak minumkan, apa dia rasa pula? Lagipun zaman-zaman moden ini, dia kata kalau kita layan, taklah menjaga kita. Sanggup ia menepikan Allah Ta'ala semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dunia yang amat sedikit. Besok lusa untung dia 4 juta, tapi yang 4 juta itu bukan dimakannya ke semua, ditinggalkan ke semua. Yang nak diharapkannya menghadap Allah Ta'ala, tapi bekalan yang nak dibawa tu tak ada. Kerana kelang kabut mencari keuntungan yang amat sedikit. Keuntungan dunia ini bukan digunakan sepenuhnya, hanya untuk memuaskan mata mandang saja. Kalau kita duit 50 juta pun, berapa juta kita boleh pakai? Makan berapa keping canai kita makan pagi-pagi, baju pelai kita pakai, untuk biji kita boleh pakai, rumah bertingkat kita boleh duduk. Itu menunggu. Rumah sebesar-besar 20 bilik, balik besok kerja, rumah tetamu duduk, bilik makan, bilik air, bilik tidur, itu je. Lain takkan masuk ni. Ada kata tak malam raun bilik. Kenapa? Kerana nafsu telah menipu. Adalah merupakan seburuk-buruk orang kerana ia bertuhankan kepada nafsunya. Nafsu tipu dia. Rupanya yang dicari ni itu tak sampai ke mana pun. Sibuklah ia siang malam untuk mencari sesuatu yang bakal tinggal, mencari sesuatu yang mesti tinggal, yang tak dibawa, tak ada persiapan. Balik kena penat. Semua isyak, alah penat. Tapi tengok televisyen tak penat dia. Ada TV, melihat cerita-cerita yang dilakonkan oleh manusia sendiri. Lakonan filem-filem itu telah dilakonkan oleh manusia, dilakonkan balik. Sukalah kita melihat itu. Tak ada apa sedikit untung pun. Maka kita orang Malaysia ni, jiwa sedang sakit penat. Pasal penyanyi-penyanyi diagung-agungkan orang. Pasal orang Melayu ini kalau tak dengar nyanyi dia pening, maka disambutlah, disanjung setinggi-tingginya penyanyi itu. Habis sahabat, itulah kisah siang malam pagi petang. Semua sahabat. Ada sahabat yang tak dapat liputan, dia marah. Itu hebat. Ingatlah kita waktu-waktu dulu, seorang penyanyi aksiden, maka pemberita duduklah tepi katil melihat perubahan penyanyi itu. Hari ini rumput tumbuh selai, hari ini mata telah celik, hari ini boleh bersuara, hari ini boleh menyanyi, hari ini kenal orang. Tak hebat ke? Sayangnya orang kepada penyanyi itu. Kalau ulama aksiden, ada pemberita duduk sebelah, anggap mampuslah menyibuk dunia. Tak senang nak buat. Pasal apa? Ulama ini semua haram, tak ada halal, haram saja. Waktu saya dijawab soalan dulu dengan perdana tu, banyak lagi soalan benda haram. Saya kata haram lah, tak ada halal. Soalan tinggi ni soalan. Bayang tuan, mula-mula mingguan perdana itu mengadakan soal jawab kamu. Saya jawab ke situ. Tinggi ni, sangat tinggi ni. Soalan bukan beribu-ribu soalan. Kadang soalan ni benda-benda mudah, saya kata haram. Marah orang. Tulis surat, ustaz ni semua haram, tak ada yang halal, dia kata. Dia lah yang soal benda haram lah. Apa dia kata? Kalau semua haram, ustaz duduk hutan senang. Makan. Suruh saya duduk hutan. Begitu. Marah. Saya kata tunggu negara, tak boleh. Marah. Tunggu negara, saya kata tak boleh. Pasal apa? Ya, orang mati tempat lain, yang ditabik tubuh tu. Tubuh tabik. Tak pening tubuh. Batu gitu. Kita marah orang jahiliah menyembah batu. Batu itu tergolek ke bawah, nak bangun tak batu tu gagak? Dia takkan bangun pun. Dia batu. Maknanya orang zaman dulu, Sayyidina Umar waktu dah Islam, dah dia senyum seorang-seorang mengenang zaman jahiliah. Dia buatnya patung daripada kamar. Cantik patung tu. Kemudian waktu jalan, ada masa usaha, dia sembahnya patung yang dibuat tadi. Patung tu dia yang buat. Dia takut patung tu. Lepas tu sampai Thailand, dah makanan tak ada, dimakan je patung tu. Tak pening patung tu. Tadi dengan sembah aku, dengan pedara aku dah.
Itu Sayyidina Umar senyum seseorang tu. Sekarang pun juga dibuatnya patung elok-elok, cantik, ditabik pada patung. Orang marah buat hukum tu. Tu. Sekarang orang marah juga. Jangan buat hukum kata syirik. Jangan marah dia orang. Ini malah saya buat hukum dah. Memang tak boleh hukum. Sekian dimaklumkan. Habis. Balik-balik. Jadi kita siang malam merenungkan, mikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Seolah-olah ialah taulanmu yang meliharakan akan dikau pada segala kelakuanmu dan segala perbuatanmu, padahal ia melihat akan segala perbuatanmu itu pada tiap-tiap waktu, pada siang dan malam. Kita rasakan, bayangkan Allah Ta'ala sedang melihat apa yang kita buat. Betul lah jalan tu. Allah sedang melihat apa yang anda buat. Nak bayang itu payah tu. Nak bayangkan itu payah. Nak bayangkan malaikat tengok pun payah. Makna kita rasakan kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungkan begitu. Itu dia ihsan, dia panggil dia ihsan. Dan kau fikirkan dalam hatimu dan sunyikan akan hatimu itu daripada ingat kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan daripada mikirkan yang lain daripadanya, dan daripada mikirkan pada segala kerjaanmu dan segala ibadatmu, hendaklah kau jadikan Allah Ta'ala yang melihat akan dikau. Maknanya kita kosongkan hati daripada ingat yang lain. Terus hati kita ni, itulah kadang-kadang kita dengar wirid tu ya, ma fi qalbi ghairullah. Apa dunia selawat tu apa? Apa? Hasbi rabbi jadallah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi rabbi, cukuplah Tuhanku segala-galanya, Tuhan yang maha agung. Ma fi qalbi ghairullah, hatiku tidak ada yang diingatnya melainkan Allah Subhanahu taala semata-mata. Kalau bolehlah buat begitu, hati terus kepada Allah Taala. Tapi hati kita ni rajin berbelah, kan, rajin belah. Dunia pun ingat, Allah Taala pun dia ingat. Jadi kita waktu semayang ya, kadang-kadang dalam semayang hati kau cakap, hati cakap, hati tak boleh kontrol. Hati ni sebenarnya milik Allah Ta'ala sebenarnya. Itu sebab Nabi kata, la tu'akhidni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, jangan kau seksa pada barang yang kau miliki dan perkara itu tidak aku miliki. Maksudnya Nabi terasa bahawa ia lebih sayang pada Aisyah pada yang lain-lain. Terasa dia begitu. Dia bimbang Allah Ta'ala marah kepadanya. Tapi Nabi tu adil, tetap adil pada zahir. Dalam tak boleh buat apa. Dalam tak boleh buat apa. Zahir adil. Nabi pesan, jangan pala talumni, jangan kau cerca aku wahai Allah. Begitu. Barang yang kau milik, hati tu Allah Ta'ala punya. Juga kita serahkan ke Ta'ala. Tapi dalam bab semayang kita kena jaga betul. Merayau hati tu. Dipanggil dia balik. Semayang, balik dia. Naun balik dia. Kan semayang ni, balik, jadilah. Dan dikutkan merayau. Dah ke pasal malam, dah beli rian balik. Dalam tengah-tengah semayang menawar rian ni. Mahal rian ni. Tengah semayang dia menawar rian. Itu kena jaga hati, jaga. Memang dalam ilmu falsafahnya, hati itu berjalan kalau badan berhenti. Badan itu bergerak, hati berhenti. Itu hati dengan badan tak sama. Berhenti hati, badan berhenti, hati berjalan. Badan berjalan, hati berhenti. Tidur, merayaunya. Itu sebabnya roh itu berjalan, hati berjalan ikut sekali. Akal berjalan kadang-kadang. Bila akal berjalan, mimpi kita ingat. Kadang-kadang mimpi yang sedap. Oh, mimpi sedap betul. Lupa pula mimpi. Akal tak ikut sekali. Itu sebab hati ni, bila kita semayang, Allahu Akbar, dia berjalan. Pasal badan berhenti. Orang main bola tu, hati diam. Dia sentrik bola, nampak tak? Tak ingat tadi bola. Orang tengah main bola tu, ingat tak hutang dia berapa ribu, tak ingat dia.
Yang mula. Tapi kalau semayang berhenti, semayang. Tengah semayang pasal badan berhenti. Allah, sekejap je. Hutang boleh bayar lagi ni. Kan saya buat macam tu. Kita ambil air semayang tadi, tinggal jam, tak ingat naik surat. Tak dulu, tak ada apa, borak-borak tak ingat jam. Allahu Akbar, Allah, jam. Sekejap je. Dengar bila orang ambil air semayang, habis. Hati dia merayau dah, hati turun. Itu sebabnya kita, kalau barang hilang, jangan cari, tak jumpa. Pasal kelang kabut. Bila kelang kabut, hati diam, tetap cakap dekat mana tak barang. Duduk, mana jam tadi, mana duit tadi, oh dalam almari. Ingat, kau cari kelang kabut, hati diam. Itu kalau yang nak cepat sikit jumpa barang tu, semayang 2 rakaat lagi cepat. Allahu Akbar. Oh, Allah diam. Itu kaedah hati tu. Itu hati. Itu nak jaga hati tu. Hati kena jaga, pupuk elok-elok hati ni. Apa supaya kita dapat jaga segala-galanya. Kenapa kita boleh lupa selalu? Pasal kelang kabut tu lah. Kelang kabut. Jadi tenang. Itu sebab kita kena tenang. Hidup ni kena tenang. Jangan kelang kabut. Bila tenang, jalan aktif tenang je. Kita kadang-kadang ada masanya hati kelang kabut. Masa dia tak dapat adjust dia punya fuad dia, damir dia tu. Tu dia. Naklah kau jadikan Allah Ta'ala seolah-olah ia melihat akan dikau sebab kau jadi takut akan dia dan takzim akan dia. Inilah namakan martabat ihsan. Bayangkan Ta'ala rasa takut Ta'ala. Ada dia. Makna itu hari kata minggu sebut ittaqullah tu. Ittaqullah. Kata di Imam Khatib, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia kata takwa ini, dia kata bukan hanya sekadar kita meninggalkan apa yang dilarang atau melaksanakan apa yang diperintah, bukan itu saja, tetapi lebih daripada itu. Ada orang yang boleh berbuat ibadat tetapi tak boleh tinggalkan maksiat itu. Ramai orang boleh semayang tapi tak boleh dia meninggalkan maksiat. Kadang-kadang kita banyak benda-benda yang patut kita tahu sebenarnya. Contoh, kita merenung-renungkan hukum kita menyebat orang yang bawa dadah itu, sembat. Rotan yang dirotan itu, kalau kena seorang itu tercabut kulit, hukum ni kan zalim tu, menyeksa orang tidak ikut undang-undang Allah Ta'ala. Dalam Islam pukul orang tak boleh begitu, bikin gini je gitu. Ada undang dia. Hukum yang tak sekarang ni, sebat sampai pensan orang itu, ni bukan nak mendidik dia, menyakiti dia. Orang yang buat maksiat jahat itu tak guna apa dah sebenarnya. Yang penting orang yang belum buat, naklah dipukul orang tu di khalayak ramai, dia orang tengok air begini tak berani dia. Sama juga hukum qisas, hukum bunuh orang. Kita gantung dalam penjara, tidak ada apa untungnya. Yang penting orang yang belum bunuh orang itu tengok. Itu sebab Allah berfirman, walakum fil qisas hayah. Adanya qisas itu hiduplah untukmu. Man adanya bunuh balas itu, orang tengok, jangan main bunuh orang. Nak bunuh orang pun dia tak berani. Pasal dia dah tengok dah bagaimana orang itu dihukum bunuh, dipancung lehernya. Mengapa dia pancung leher orang itu dalam Islam? Supaya orang yang jahat itu bukan nak bagi dia seksa, tak, supaya orang lain tengok, dan orang yang dihukum bunuh itu pun tak sempat rasa sakitnya mati itu. Begitu Islam.
Islam tak mau orang yang bunuh orang itu terasa sakitnya mati itu. Dia pancung tak sempat sakit. Pasal kepala yang nak menterjemahkan sakit dah tak ada, dah putus. Siapa yang terima sakit tu? Kepala tak ada. Tetapi digantung lehernya, dia akan mati dan 7 minit hingga 7 saat hingga 45 minit. Dalam masa itulah. Kalau 7 saat tak mati, kan akan menanggung siksa. Tak kira sampai 45 minit tak mati, akan digantung lagi tu. Macam kan zalim tu. Tapi cakap ni kan salah. Tak cakap lagi salah di padang mahsyar. Lagi susah. Di dunia ni pun susah, tapi susah sekadar susah. Di padang mahsyar lagi susah. Itu ingat tu. Itu nak pesan tuan-tuan tu. Jangan kita rasa kita ni rasa dah mengaji, ini masa surga ni rasanya. Jangan. Mengaji sudah, umrah dah 25 kali, haji 40 kali, tiap-tiap tahun lagi sedekah lagi, derma lu, wakaf lagi. Ini rasa-rasa ada harapan surga ni. Apa ada yang belum selesai. Sekurang-kurangnya hati ni sakit cukuplah. Apa itu yang kita boleh buat pun. Sakit kita mengenangkan hukum yang ada, tidak ikut hukum Allah Ta'ala. Adilnya Allah Ta'ala tu adil. Dah hukum bunuh dah. Pada ulik kalah, pancung ke, dia takik pada dia, hentak pada dia. Tak boleh. Tidak boleh menyeksa orang salah. Kita tengah perang, orang kafir tangkap dia, potong sikit dong, dia boleh potong leher dia. Action sangat, cucur dengan api. Tak boleh. Musuh peduli lah, potong kaki sebelah, tinggal ke seminggu, corik mata sebelah, kau tanggung. Tak boleh, haram hukumnya. Musuh tu, nyamuk pun tak boleh. Nyamuk kalau gigit kita macam nyamuk, cukup, matilah dia. Jangan tangkap nyamuk. Rap. Ditangkap kaki nyamuk, diputus kakinya, kita nyamuk tu. Kan haram tu. Nak menyembelih ayam pun mesti pisau yang sangat tajam. Dan mesti sunat potong 2 urat leher sebab cepat mati ayam. Jangan dipotong dengan pisau yang tumpul. Jangan mengasah pisau di hadapan ayam itu. Ayam depan asah pisau. Ayam tengok mampu aku pegang. Itu pun ada undang-undang tak? Tak boleh. Tak boleh menyiksa itu. Itu kena ingat pesan. Walaupun itu kau tajuk sikit, nak pesankan, jangan senang, jangan kata rasa mati besok ni, harapan-harapan syurga ni ada ni. Terasa gitu kan, rasa semayang dah kuat dah, apa lagi nak buat, apa lagi. Tak, belum selesai sebenarnya kita ni. Jangan senang. Kita mesti fikir banyak-banyak. Fikir besok daripada mahsyar, kalau ada soal kita nak jawab macam mana tu. Apa yang kau buat dalam dunia, apa kita buat. Bukan sehari 2 hari, 25,000 tahun di padang mahsyar tu. Baik, 25,000 tahun sekejap ke? Kita duduk 60 tahun pun lama dalam dunia ni. 25,000 tahun tegak di padang mahsyar. 25,000 tahun maknanya berapa hari? 25 hari je. Dalam pandangan Allah Ta'ala 25 hari. Dalam pandangan kita 25,000 tahun. Nabi Adam duduk syurga berapa lama? Setengah hari je. Nabi Adam duduk syurga setengah hari je, iaitu 500 tahun. Kan lama tu. Begitulah kita di padang mahsyar besok. Suasananya itu kita menung-menungkan sikit. Gembira juga, suka-suka juga, bimbang, mesti bimbang. Yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menanya Jibril ke Nabi yang katanya mal ihsan, qala anta buda rabbak, anta buda, itu tak badan, anta buda rabbak ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Apakah ihsan itu ya Muhammad? Maka sabda baginda, berbuat ihsan itu buat engkau berbuat ibadat akan Tuhanmu seolah-olah engkau lihat akan dia. Maka jikalau tidak engkau lihat akan dia, maka bahawasanya ia melihat akan dikau. Dan dari kerana inilah segianya engkau banyakkan akan zikir Allah Ta'ala pada segala waktumu itu, seterjemahnya fazkurullah zikran kathira wasabbihuhu bukan wa bukratan wa asila. Maka sebut olehmu akan Allah Ta'ala itu akan zikir yang banyak-banyak,
dan mengucap tasbih kamu akan daripada pagi-pagi dan petang-petang. Maknanya di sini pesankan kita ni mendapat ihsan. Mendapat ihsan itu ialah kita beribadat seolah-olah kita nampak Allah Ta'ala. Nak bayangkan Allah Ta'ala depan kita tak boleh. Kita bayangkan Allah Ta'ala nampak pula, tengok pula kita. Itu martabat ihsan. Dan kemudian dia kata, hendaklah kita menggunakan masa kita untuk bertasbih, berzikir kepada Allah Ta'ala, bertasbih pagi dan petang. Buat sikitlah. Pagi-pagi subuh-subuh, lepas sembahyang subuh, zikir sikit, baca Quran sikit, bertasbih sikit. Sikit-sikit tak banyak. Tu bertasbih. Sabbih bismi rabbika al-a'la. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang sangat tinggi. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam bab yang dulu ni kita baca 10 kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim 10 kali. Selawat 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali umpamanya. Baca Quran sedikit. Quran kena baca. Quran jangan tinggal. Kita mesti baca Quran. Lepas baca Quran, kita menghayati Al-Quran itu. Tengok makna dia. Kata Imam Ghazali, biarlah lambat khatam Quran tak apa, kalau kita gunakan sedikit masa melihat makna, melihat makna Quran itu. Dan barulah kita dengar tafsiran Al-Quran. Baru pergi. Kalau tidak, Quran banyak orang jadikan Quran budaya membaca Quran. Di Johor budaya baca Quran, Melaka pun begitu. Baguslah, bagus, memang bagus, tapi ada lagi yang bagus, tengok maknanya. Dan lagi bagus lagi, fahamkan tafsirannya. Lagi bagus, laksanakan isi kandungannya. Baru jadi. Pasal orang kita Melayu, dia suka Quran ni untuk dapat pahala je. Pahala baca, pahala menghayati dia tak nak. Kan bulan Ramadan kan cari orang hafal Quran, nak jadi imam. Dia suka dengar Quran itu dibaca oleh imam. Imam pandai lagu pula, lagi dia suka. Isi dia tak suka. Itu kelebihan kita pula. Jangan huraikan isinya, marah dia orang. Diperuntukkan negara wang juta-juta untuk mengajar fardu ain, kelas kafah, kelas fardu ain, mengajar muqaddam Quran. Memang bagus, tapi lebih baik daripada itu lagi, iaitu menghayati isinya. Itu silap. Maka orang sayang orang hafal Quran, orang tak sayang orang yang huraikan Al-Quran itu. Dia marah orang yang hurai itu. Orang hafal, dia kata orang Quran ni masuk surga, boleh bawa 70 orang lagi. Dia lupa bahawa sungguhnya orang yang nak melaksanakan itu pun lebih hebat lagi sebenarnya. Ramai orang sayang orang hafal Quran. Pasal orang hafal Quran ni kata masuk kubur tak hancur. Dia lupa ulama-ulama yang nak berjuangkan Quran itu pun lebih hebat dari orang hafal Quran. Hafal saja. Hafal tip pun hafal. Tip pun hafal. Orang yang menghafal pun hafal. Sama aja kalau dia tak mengamalkan isi kandungan. Itu. Maka dia adakanlah pertandingan. Itu sajalah. Maka orang marah orang nak huraikan isi Al-Quran itu. Sekian maklum. Habis. Kerana membanyakkan zikir itu melazimkan akan hadir hati kepada Allah Ta'ala pada sekalian pekerjaan kita. Dan inilah murad maknanya maksudnya. Dengan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah pada bab ini, bahawasanya Allah Ta'ala itu sahabatmu dan taulanmu yang tiada bercerai akan dia. Kerana makna bersahabat Allah Ta'ala itu membanyakkan zikir akan dia dan melazimkan akan taat kepadanya, dan menjauhi daripada berbuat maksiat yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala, dan hadir hati serta Allah Ta'ala. Itu maksudnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala, berzikir, bertasbih, buat ibadat, membuat kerja-kerja takwa, dan bertakarub Ta'ala pagi atau petang ataupun malam. Malam lebih afdal, pasal malam sunyi sepi. Tidak ada siapa pun yang tahu yang kita bangun. Siapa pun tak tahu. Ini bangun. Allah Ta'ala kata, hamba aku bangun di waktu malam, siapa pun tidak tahu apa yang mereka lakukan.
aku balas hambaku itu dengan balasan syurga. Betul je. Syurga, kita minta syurga, minta ampun kepada Allah di atas kesilapan yang telah lalu itu. Begitulah orang yang beriman kepada Allah, hatinya sentiasa waspada, jangan tersilap, berhati-hati walau kecil sekalipun. Tak berani dia melaksanakan perbuatan walau dosa kecil sekalipun. Tak boleh dia kata, alah ni kecil tak apa. Tak boleh. Mesti kita rasa, kalau kita boleh berhati-hati daripada menggunakan yang tidak halal, baru kita dah dekatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berani. Tak berani. Itu dia. Sikit pun kita jaga. Syahdan. Syahdan bermula adab bersahabat serta Allah Ta'ala itu 14 perkara. Adab kita bersahabat kepada Allah ada 14. Pertama, sentiasa menundukkan akan matamu serta khusyuk dan khuduk akan Allah Ta'ala. Maknanya kita merendah diri. Kalau semayang ada takhasyu'an, takhaddu'an, tadarru'an, tadallulan, tabazzulan, tamallukan. Itu peringkat semayang. Ya, takhasyu'an, betul-betul khusyuk betul. Kemudian takhaddu'an, rendah lagi. Tadarru'an, lagi rendah. Tadallulan, lagi hina. Tabazzulan, lagi hina dan taat dan patuh. Tamallukan, itu dia, rindu kepada Allah. Maka kita semayang ini bukan takutkan neraka, tak. Bukan rindukan syurga, tak. Rindukan kepada Allah. Itu tahap tinggilah. Mana kerinduan itu? Ya, saya kata tadi, rindu kepada Allah. Kalau tak sempat, berbuat baik. Itu kaedahnya. Ingat, takhasyu'an, takhaddu'an, tadarru'an, tadallulan, tabazzulan, tamallukan. Tamalluk, kerinduan yang sangat mendalam. Itu sebab kita lihat orang dulu-dulu bila solat, dia tak pandang ke kanan. Itu sama sekali adab bersahabat dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, menghimpunkan akan himmah, yang himpunkan cita kepada Allah dan sentiasa tafakkur pada kebesaran Allah dan azamahnya, dan jangan banyak mikirkan akan yang dari Allah dari segala dunia dan kemuliaannya, dan sentiasa hadir hati kepada Allah Ta'ala. Maknanya kedua, merenungkan ciptaan Allah. Itu sebab orang-orang ahli sufi, dia tak nampak dunia ni. Kata Sahrawardi, ahli sufi, aku datang ke Mekah, aku nampak Kaabah. Tapi aku datang yang kali kedua, aku tak nampak Kaabah itu lagi. Yang aku nampak Allah Ta'ala saja. Pasal alam ni panggil mungkin wujud. Adanya alam ni macam tak ada je. Tapi Allah Ta'ala tetap ada bila-bila masa pun. Dia tak nampak ada Kaabah tu. Kaabah itu makhluk, yang nampaknya Allah Ta'ala. Itu orang tinggi dah. Kita tak boleh, tak dapat kita tu. Yang kita pergi Mekah, saya balik Mekah pun sampai Mekah, tak ada Kaabah, tak ada yang nampak. Jangan. Orang kata ini nak gila lagi. Itu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, mengekalkan akan dia daripada berkata-kata akan yang tiada memberi manfaat pada agama. Dan sabda sallallahu alaihi wasallam, alaika bitulis sumt fa innahu matradatun lisyaitan. Lazimkan oleh kamu dengan melanjutkan diam, kerana bahawasanya diam itu menolakkan bagi syaitan. Bercakap yang tak memberi faedah, eloklah diam. Itu kadang-kadang ahli-ahli falsafah mengatakan diam itu orang kata bodoh. Biarlah orang kata bodoh pun,
Bila kita mesyuarat, tetap cakap diam. Tentulah orang kata diam, bodoh tu tak reti kan? Tiba-tiba kita cakap, confirm bodoh sungguh. Eloklah diam. Kan saya dah ceritakan dulu, Abu Yusuf mengajar di masjid, mengajar begitu. Tiba-tiba dia tak ada soalan, siapa pun tak menanya. Ada sebelah dia orang diam, tak cakap. Kata Abu Yusuf, kau ni diam sangat, tanyalah soalan-soalan. Dia pun tanya. Dia punya ni pendiam, tak cakap. Tuan guru suruh tanya, dia pun tanya. Tuan, kalau kita berpuasa, bilakah kita kena berbuka? Tuan kata, bila masuk matahari, kenalah berbuka. Tuan, kalau tak matahari tak masuk-masuk, Tuan? Kan soalan belik-belik tu. Kalau matahari tak masuk, apa kata besok? Eloklah kau diam. Tanya yang belik-belik, kan elok diam gitu. Begitulah juga kalau dalam mesyuarat, kalau diam eloklah diam, kalau tak faham elok diam. Waktu Luqman bertemu dengan Nabi Allah Daud AS, Nabi Allah Daud kan boleh melembutkan besi, buat macam-macam bentuk besi tu. Luqman sepatah pun tak tanya. Luqman Hakim sepatah pun tak tanya. Pasal kalau aku tanya pun aku tak, bukan tahu, dia kata tak apa lah tanya. Kalau tanya nak buat apa, tidak penting dia tanya, bukan kerja dia. Tu tanya membuang masa. Itu Luqman pula. Tu sebab Luqman macam-macam dia punya apa nama kata-kata hikmat dia pun Luqman Hakim. Luqman yang bawa kata-kata hikmat macam-macam, termasuk pesan anak dia, hormat mak bapak. Mak bapak ni kalau suruh paksa menyuruh Ta'ala pun jangan ikut, tapi hormat tetap hormat. Begitu. Pesan supaya amal ma'ruf, cegah mungkar, tinggalkan orang-orang jahil. Itu pesan dia. Apa yang kita buat kerja, buat saja, jangan berikan apa orang nak kata. Kalau benda itu baik, mana kita buat kerja baik, buatlah. Orang nak kata apa pun katalah, buat terus. Begitu. Kalau benda itu benda baik, nampak tak? Mana kita buat baik, semayang, kan orang kata juga, semayang hari kan tentu masuk surga tu, orang kata. Kita sentak lah, malah semayang, orang kata. Mengaji bukan reti pun, dia marah kita. Jangan kita pedulikan. Pasal apa? Kita anggap orang tu orang gila je lah. Bila orang gila, kita jangan lawan orang gila, kita pun gila. Sudah, diam. Jangan cakap kau gila, jangan. Tak, dalam hati je. Supaya kita tidak buang masa bertekak orang yang tak perlu kita bertekak. Nabi pesan, kalau tinggalkan pertengkaran, kita betul, tapi malah bertekak, dapat 2 pahala. Tinggalkan bertekak kita memang tak betul, dapat 1 pahala. Itu kan bagus gitu. Bertekak, dia cakap seorang jalan, orang cakap seorang. Kalau tak ada, dia cakap tak cakap dah. Dia nak lawan tu, bila kita lawan dia, nampak tak? Macam main bola juga. Kalau kita nak skor bola, goalkeeper lari yang macam boleh skor bola lah, memang masuk. Bodoh lah kita. Orang kata orang mengandung pun masuk. Pasal goalkeeper tak ada, tendang buat apa? Habis tu bila orang lawan kita, nanti dia akan berhenti juga cakap. Hujan lebat nanti akan berhenti. Macam rumah kita dalam bebel, jangan lawan dia. Pasal dia kota dia lebih, kota perkataan tu banyak kan. Dia duduk rumah, kita duduk pejabat. Pejabat kan cakap banyak, cakap. Kota kita ada 1000, habis dah kota. Balik rumah tak cakap, diam. Balik rumah, dia cakap lah pasal kota dia lebih. Bila kita lawan orang kota lebih, banyak dia cakap lah. Kita marah nak cakap lebih, macam kota dia kan lebih. Kau cakap lah, habis kota lo, lebih berhenti lah dia. Kita ucapkan terima kasih, bagi duit RM5 sebagai ucapan apa ceramah yang telah diberikan oleh isteri kita. Jangan lawan dia. Maknanya lawan pun tak ada apa untung, diam kan bagus. Orang pun juga, suami membebel, diam sudah, dengar. Berapa lama cakap? Setengah jam dia berhentilah. Orang ceramah pun berhenti kan. Jangan lawan. Itu kan aman dunia ni. Jangan lawan, diam tu. Angguk je, bodoh sikit lah. Itu jangan lawan. Kita takut tak bodoh, kau bodoh. Apa faedah? Tak ada faedah.
Diam aja, diam. Pangang sikit. Pun lah kata. Kadang-kadang orang rumah kita silap juga. Kita dah meniaga rugi, dia marah pula kita. Kita dari rumah meniaga rugi. Bodoh awak tak kerti, meniaga tak kerti. 2 kali kena kita. Dah lah rugi meniaga, kena marah pula kita. Tak boleh lah begitu. Dia ingat tu. Macam anak kita lah. Anak kita, orang rumah silap kan, silap. Terjatuh budak tu, luka tu. Sudah bawa lah ke klinik. Dia marah pula orang rumah tadi. Marah pasal apa? Dia pun tak ada jadi begitu. Dia pun dah sedih anak dia luka. Kita marahkan 2 kali teruk kawan tu. Itu dia. Kadang-kadang kita ni di rumah banyak gunakan kuasa. Silap tu. Kerana anak-anak kita ni main gelas. Tu dia tendang je gelas tu. Apa kita bapak? Kau buta kau tak nampak gelas tu. Budak tak ada kuasa, dia kutip lah, pecah kan. Besok dia main dengan lagi sekelas. Lupa lah budak main gelas lagi. Letak tengah-tengah rumah. Bapak balik, bapak tendang pula gelas tu, pecah. Apa bapak kata? Situ letaknya gelas. Oh, semalam anak buta, hari ni bapak tak buta. Jangan aku pula buta, jangan begitu. Tak, anak juga salah. Pasal kuasa anak tak ada. Tu. Pasal bapak gunakan kuasa. Dia tendang gelas tu, anak salah. Anak tendang gelas tu, anak salah. Tu. Pasal mula jadi gitu. Macam suami isteri juga. Mula-mula kahwin dulu, bawa lah isteri jalan kan. Mula kahwin, terpijak kulit pisang isteri, sambar suami dia. Tak gunung kampung. Pisang buang susu kaki je. Nyari orang rumah saya tak jatuh. Mula-mula kahwin. Dapat anak 3 jalan lagi. Terpijak lagi isteri pisang. Awak buta tak nampak kulit pisang tu. Pasal dah 3 orang anak dah. Kasih dah lain nampak. Habis. Keempat, sentiasa mendiamkan akan segala anggota daripada yang sia-sia, kerana diam anggota itu melazimkan akan khusyuk hati dan khuduk dan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Makna tangan pun jangan cakap banyak, jangan yang merayau. Tu. Ada jenis orang tangan merayau cakap melempang kanan lempang sini. Ada orang jenis tangan sini merayau jangan. Macam India juga. Satu hari orang India ni kena tangkap, ikat tangan dia. Siapa nama? Diam. Rumah mana? Diam. Siapa pukul? Diam. Buka tali. Siapa nama? Nama Sanu. Boleh, pasal tangan dah buka. Siapa pukul? Orang yang pukul. Tak dia cakap, tangan mesti cakap. Itu di India tu. Ada jenis gitu. Maknanya dia tak cakap, melainkan tangan kena buka. Orang Melayu kita tahan siap lah. Jadi makna tangan pun kena, jangan merayau tak sepasal. Jangan cepat-cepat nak kita nak pukul orang dan sebagainya. Diam. Kelima, kelima, menjegerakan, mengerjakan segala yang Allah suruh. Maknanya perintah kalau semayang, masuk waktu semayang lah. Kalau tak ada kerja, semayang. Kan kita 3 perkara yang tepat. Pertama, masuk waktu semayang. Yang kedua, jenazah dah siap-siap tanam. Yang ketiga, anak dara orang Pinang cepat-cepat dikahwinkan. Begitu. Jangan tangguh-tangguh. Kita pun kalau dah kematian isteri, cepat-cepat kahwin, jangan tangguh. Itu undang dia. Tapi orang Melayu tak boleh. Orang Melayu pula adat dia, kalau dah kematian isteri, jangan kahwin, melainkan tanah dah hitam dulu. Kalau kahwin waktu baru 3 minggu, tanah merah, dah kahwin. Itu silap adat orang Melayu, silap. Itu sunnah. Maknanya dah matilah. Kan saya pernah ceritakan dulu, satu orang tua meninggal isterinya, hari-hari dia jurus kubur air kan. Besok jurus. Kata orang, tuan sayang, hari-hari jurus kubur. Tidaklah, orang rumah saya pesan, kalau saya kahwin, mati bang, abang jangan kahwin. Setelah rumput tumbuh, kahwinlah. Itu jurus hari tu. Orang tak faham. Pasal kalau kita membujang, kan semayang kan satu balik. Bila 2 berkahwin,
dapat 70 semula. Berapa lama rugi tu? Berapa 3 tahun nak rugi. Abu Darda sudah nak mati pun dia nak kahwin. Dia nak mati sangat-sangat. Zawijni kata orang, wahai Abu Darda, engkau dah mati, dah nak kahwin apa pula ni? Tak logik langsung. Tu kalau pergi Mesir ya, dekat dengan apa nama tu? Kubur dia ni tengah bandar betul. Dengan bandar kubur. Nak naik baut tu. Orang tak boleh buat jalan. Mati apa nama? Bulldozer nak tolak kubur dia tu. Berdadak tu. Jadi maknanya dah nak mati. Apa dia tu? Aku malu bertemu dengan Allah dalam keadaan bujang. Tu. Pasal kahwin tu sunnah. Tu. Aku malu nak bertemu dengan Allah dalam keadaan membujang. Mana orang yang takkan kahwin tu, orang yang muka tak malu lah tu. Ada kawan yang tak kahwin lagi semua. Kemudian yang ketujuh, menjauhkan sekalian darangan talak atau jalan yang bersegera. Tinggalkan yang haram pun dengan segera, jangan tangguh lagi. Ketujuh, jalan iktirad atas qadar Allah Ta'ala dan qada. Yang apabila engkau lihat suatu perbuatan dengan engkau sekali dan jangan engkau tegur dengan hatimu dan hanya sekunya serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala, melainkan jika perbuatan itu menyalahi akan syarak, maka jika ada manfaat pada mungkar itu maka engkau tegur dengan lidah tua, dan jika tidak beri manfaat maka itu diam dari mungkar itu lebih baik daripadanya. Maknanya yang ketujuh tadi, kita jalan iktirad, tengok keadaan macam mana. Maknanya kalau perbuatan itu perbuatan yang melanggar hukum Ta'ala, kita boleh tegurlah. Kalau nampak tegur pun tak jalan, kita dah boleh pastikanlah. Tak payah tegur, membuang masa je kita. Kadang-kadang kita sembahyang, jiran kita sebelah ni, sahabat sebelah ni sembahyang, tak ikut undang-undang. Kalau tegur dia mau ikut agak-agak, nampak gaya muka ni, muka tak ikut ni, tak payah, buang masa je. Ada jenis orang tak boleh tegur, dia marah. Baru ni saya sembahyang sebuah masjid, saya sama-sama masuk, saya dapat tamakninah bersama imam dalam rukuk. Saya sebelah saya ni tak dapat, bermakna dia tambah 1 rakaat, tapi dia tak tambah. Saya tegur tak? Saya tak tegur dia, pasal muka ni tak boleh tegur dia. Dia melenting dia. Mana jangan buang masa menegur orang yang tak kena. Saya pernah tegur orang kain koyak aja, memang tak sah sembahyang. Saya kata kain koyak, dia tak tahu je, terus sembahyang juga. Something betul. Kan kita tegur tu maknanya kain koyak, jelas betul koyak. Pasal orang tak mau, ada orang jenis tak mau ditegur. Jenis dia tak suka ditegur. Tapi kita pun kena pandailah cara nak menegur tu. Kadang silap juga. Malu ke dia? Kain koyak saya tak malu. Juga kita nak mengajak orang berbuat baik, meninggalkan maksiat pun ada cara. Zaman Nabi kan satu orang masuk Islam. Ada masalah ya Rasulullah. Masalah apa? Saya dengan raja mencuri. Tak apa, dia bukan mencuri lah. Bagus. Masuk Islam boleh mencuri, rupanya. Boleh mencuri Rasulullah? Boleh. Sekarang masuk Islam, masuk Islam, ucap. Nabi pesan, sekarang kau boleh mencuri, tetapi kau jangan menipu sudah. Mencuri boleh. Sukalah dia, pasal dia hobi mencuri. Dia tak hobi menipu. Maknanya Nabi tak tegah pun dia mencuri. Ini sudah bagus, senang masuk Islam. Masuk dia. Baliklah dia kampung. Dia pun tak mencuri dah 2 hari. Sampai masa nak mencuri dia balik. Terfikir dia, kalaulah aku mencuri, nanti jumpa Nabi tengah jalan, Nabi tanya, kau mencuri tak lagi? Apa aku dah jawab? Kalau aku jawab aku tak mencuri, aku mencuri, bermakna aku menipu. Aku dah berjanji dengan Nabi tak nak menipu. Kalau aku kata aku mencuri, Nabi akan potong dengan aku, kan susah. Elok aku tak mencuri sama lagi. Teknik ni. Makna nak menegur, nak mendakwahkan cara begitu. Kan saya pernah ceritakan dulu, satu orang putih di England, di London, turun pencen. Bila pencen balik kampung, dengan harapan orang kampung tenang. Balik kampung, lagi bising pula orang muda-muda main muzik depan rumah dia. Tak duduk je. Aku cadang nak balik kampung ni, biar senyap.
lagi bising dia pencen dah tua, bising nak ditegur budak tak ditegur. Dia pandai teknik dia, jumpa ketua budak-budak ni, dia kata boleh tak sambung sampai malam, dia suruh tambah lagi. Saya bagi duit tak ada, budak ni main muzik tak ada bayar, free, bagi duit lagi, suka dia. Bagi dah sekian duit. Dasak sampai malam. Tak lama, sebulan-bulan jumpa ketua ni, dia kata bulan ni duit tak ada pula, bagi sikit boleh? Kata budak sikit tak apalah, jadilah saya bagi sudah. Tak lama kemudian dia kata bulan ni saya dah duit tak ada dah, boleh tak saya tak bagi duit? Mana boleh? Kata, kalau saya tak bagi saya tak main muzik. Memang tak ada muzik pun. Berhenti tu. Kan lagu teknik ni pandai. Itu nak tu teknik dakwah tu. Kita belajar lagu tu. Jadi maknanya ada cara nak nyuruh orang berhenti, cara. Macam anak-anak kita menyanyi dalam bilik air lah. Jangan tegar dia, bising dalam bilik air. Tak ada kerja dah. Bagus, sedap. Lagi kuat sikit. Bagus nyanyi, sedap lagu tu. Tapi kalau berhenti lagi sedap. Begitu. Teknik dia. Begitulah tuan-tuan. InsyaAllah sambung sama akan datang. Wallahu a'lam.